Yo guys, and welcome to my video. When is the last time kau dengar pasal telefon Huawei? Dah lama kan? Aku buat review last time kalau tak silap 2 bulan lepas dengan Huawei lipat tu. So sekarang ni aku ada Huawei Mate 50 Pro. Sebab aku boleh kata dulu Huawei is one of the leader untuk orang lain tiru dia. Sebab apa yang dia buat selalunya baru and selalunya orang akan guna. Tapi bila dah lama macam ni, adakah Huawei still akan buat benda baru sebab orang macam tak prefer ataupun maybe dia tak iklankan sangat dengan telefon dia dekat dalam Malaysia ni? So bila aku dah pakai, bila aku dah unbox Huawei Mate 50 Pro, nampak macam ada banyak juga perubahan yang dibuat and ada satu benda yang buatkan aku rasa tertarik untuk try dengan apa yang ada dalam Mate 50 Pro ni lah. Untuk design kali ni, still korang akan nampak Huawei Mate 50 Pro ni sama je kan dia punya design. Tapi benda ni adalah benda yang bagus sebab dia still konsisten dengan dia punya design language. Contohnya, dekat belakang ni korang still akan nampak ada kamera yang membulat. Orang dulu panggil benda ni sebagai design mesin basuh. Tapi kalau ikutkan apa yang Huawei buat ni adalah untuk fokuskan kepada ataupun membuatkan telefon dia tu nampak macam all-in-one camera. So that's why bila ada bulat dekat sini, dia akan ada semua kamera dekat dalam. So make sense lah apa yang Huawei fokuskan dekat sini. Apa yang mungkin korang tak akan dapat dengar juga adalah kamera dia tak ada lagi Leica camera. So Leica branding lah dekat sini. Tapi kata dia orang, dia actually ada division untuk kamera dia sendiri untuk buat kamera ni lagi awesome ataupun lagi sesuai untuk guna berbanding dengan yang lain. Contohnya dia collaborate dengan Xmage untuk dia punya design dari segi dia punya sensor, dia punya lens, dia punya software, algorithm untuk buatkan gambar korang tu nampak lagi lawa. And bila aku try, ada a few things yang dia add up untuk buatkan dia lagi stand out daripada orang lain. Walaupun dia pakai sensor contohnya macam like 50 megapixel and 64 megapixel, lepas tu 13 megapixel untuk ultra wide, dengan macam biasa-biasa je kan untuk a flagship camera, untuk flagship device. Tapi sebenarnya kalau korang tengok balik specs dia, dia actually ada benda yang special sikit dekat sini yang dulu pernah ada, sekarang dah tak ada dah. Contohnya adalah dia punya variable aperture untuk dia punya main sensor. So dekat sini basically dia akan let in more light mengikut situasi yang korang sedang tangkap gambar. Contohnya malam ke, siang ke ataupun kawasan yang orang kata tak dapat cahaya yang cukup untuk tangkap gambar. So dekat sini dia boleh turunkan sampai 1.4 aperture. Berbanding dengan yang lain biasanya akan by default 1.6, 1.8 dan juga 2.0 untuk camera sensor kan. So dekat sini boleh kata dia adalah physical aperture untuk dia bertukar. Contohnya macam nak tukar 1.4, nak tukar 4.0 boleh. Dan benda ni sebenarnya dah implement dekat telefon Samsung dulu, yang mana masa tu dia pakai aperture 1.6. So dekat sini dia boleh pergi sampai 1.4. And the most beautiful things is dia actually boleh ubah sampai 4 aperture tau. So dekat sini dia ada 1.4, 2.0, 3.0 sampailah 4.0 untuk dia punya aperture size. Okay, kau mungkin akan kata yang tu je lah apa yang berubah kan dengan Huawei ni, it's all about the camera. Actually tak, sebab kali ni juga dia still bawa 3D untuk face recognition tu dekat Huawei Mate 50 Pro. Tengok je dekat skrin depan telefon ni, dia pakai skrin yang agak besar bagi aku, that is 6.74 inches untuk dia punya skrin. Lepas tu dia pakai teknologi OLED. So dekat sini there's nothing wrong, cumanya kalau kau perasan dia a bit wider. Walaupun aku cakap wider, dia juga tinggi sebenarnya. Dan kalau kau tengok proportion untuk kau pegang ni pun rasa macam sangat balance and tak macam top over. Walaupun kamera dia agak berat kan, ataupun telefon ni agak berat bagi aku. Bukan nak kata pasal just cakap pasal dia punya grip je, tapi kalau kau pasang dekat skrin kali ni dia tak pakai yang kuat curve. So basically yang ni ada curve dekat bahagian tepi je. So benda ni sebenarnya untuk buatkan korang selesa lah nak pegang kat tangan. Tapi bagi aku benda ni macam tak kisah sangat pun. But disebabkan benda ni juga aku akan rasa a bit macam telefon lama kadang-kadang. Dan ya, aku tahu korang memang dah lama tengok Fazli, apa benda ada notch dekat atas tu kan? Betul tak? Tahu bila ni pakai notch macam ni? Macam aku cakap, dia pakai Face ID ataupun face recognition yang orang kata secure untuk buat contohnya macam login account bank dan sebagainya untuk dalam apps yang korang biasa guna tu. So benda ni akan rasa dengan lagi cepat, yang biasanya kita akan guna fingerprint scanner je kan. So far aku rasa benda ni patut ada untuk orang yang memang betul-betul nak guna Face ID sebagai semua unlocking features ataupun privacy features tu. Masalahnya benda tu agak niche bagi aku kan. Semua orang tak nak
notch yang besar macam ni, semua orang dah start beralih kepada punch hole display dah sekarang. Tengoklah Apple, dia dah beralih kepada punch hole display. Apa jadi dengan Huawei? Maybe ni adalah decision dia orang untuk tahun ni. Tahun depan mungkin berubah, kita tak pasti. Nak cakap tak ada fingerprint scanner? Ada je fingerprint scanner. Dan dia ada dedicated camera untuk gesture kau nak naikkan, nak scroll atas bawah, time tangan korang kotor tu benda yang plus lah bagi aku untuk ada features tu kan. Ok, dan cakap pasal tu, dia pakai 120Hz dia punya display juga. Laju still laju, dia bukan 90Hz display. Yang tu hanya untuk version biasa je. Untuk Pro 120Hz. Bagusnya dekat sini dia tak adalah labelkan sebagai telefon gaming kan, sebab dia ada like 300Hz touch and print rate. Kalau kan ada je yang lagi tinggi, but benda ni bukan fokus untuk orang main game contohnya. Walaupun orang actually nampak telefon ni sebagai the most powerful processor untuk ada dekat dalam smartphone, that is dia guna Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ya, macam mana Huawei boleh dapat Snapdragon 8 Plus Gen 1? So dekat sini dia pakai 8GB RAM dengan 256GB untuk dia punya internal storage. So far, apa yang aku boleh kata quite surprised dengan apa yang Huawei dapat tawarkan dalam Huawei Mate 50 Pro. So dekat sini ada 3 benda yang membuatkan aku terkejut bila pakai telefon Huawei Mate 50 Pro ni. That is dia punya 3D unlock. Notch dekat atas tu memang jauh beza dengan apa yang telefon sekarang dapat tawarkan. And then dia punya aperture tu yang lama kini dia perbaharui yang lagi banyak aperture size lah. And then last but not least, dia dapat tawarkan Snapdragon 8 Plus Gen 1 dalam telefon Huawei. Biasanya pakai korang akan dengar macam Kirin je kan. Kali ni dia start pakai Snapdragon dah. Apa yang buatkan dia ubah fikiran agaknya? Untuk dia punya software kali ni, benda yang aku suka dengan Harmony OS adalah dia punya customization untuk ubah dia punya widget. So benda ni actually bagus lah. Kau boleh letak combination, kau boleh letak stacking, kau boleh buat variation. Nak besarkan ke widget tu, boleh ada option tu dekat telefon Huawei Mate 50 Pro ataupun Harmony OS. Dan benda ni membuatkan nampak fokus kepada widget je kan. Dia nak throw apa ke sebenarnya? Aku pun tak pasti. But aku boleh highlightkan dekat sini. Yang mana aku suka dengan dia punya features Super Hub. Basically, Super Hub ni hanyalah macam clipboard dalam Samsung. Kau boleh like copy, lepas tu paste dekat clipboard, copy, paste dekat clipboard. Bila kau nak paste tu akan ada banyak variation. Cumanya, yang dekat sini, Super Hub ni, kata Huawei, dia boleh copy all the things. Contohnya, kalau korang copy video, kalau korang copy gambar, kalau korang copy teks, sama ada teks tu satu, ataupun dua, ataupun banyak, korang boleh copy letak dalam tu satu-satu stacking tau. So, bila kau nak paste, kau boleh pilih mana yang kau copy tu, dia tak hilang. So, dia tak macam traditional copy and paste. So, benda ni actually dah lama aku cari dekat telefon dan juga laptop kali kan. Huawei dah buat benda ni, which is I'm quite like it. Aku harap orang lain pun dapat buat juga dengan apa yang Huawei buat dalam Harmony OS. Tapi ada benda juga yang aku tak prefer Huawei letak dalam telefon ni, that is masih menggunakan 66W charging brick. So, kalau tengok orang lain dia dah start pergi sampai 120, Huawei sepatutnya dapat buat lagi better lah, ataupun at least catch up. Tapi dekat sini tak berapa nak laju sangat. But apa yang bagus dekat sini, dia boleh pakai wireless charging sampai 50W. Quite impressive kan untuk telefon sekarang. Still tak dapat nak standardizekan 50W. Even iPhone pun struggle untuk buatkan wireless charging sampai like 15W, 20W at least. This one boleh pergi sampai 50. And obviously korang perlukan dedicated wireless charger untuk dapatkan that speed 50W kan. Overall battery pula 4700 mAh, which is good untuk telefon sekarang. And tu je lah apa yang aku boleh cakap pasal Huawei Mate 50 Pro ni. Bagi aku, dia adalah satu Android phone yang patut orang lain tengok untuk orang kata dapat inspired. Alright guys, aku rasa tu je lah apa yang aku boleh cakap pasal Huawei Mate 50 Pro ni. Dan aku nampak ramai juga yang peminat Huawei Mate series ni, sebab dia kalau ikutkan ramai yang dah memang setia dengan Huawei Mate 30 contohnya, Mate 20, dan cuba nak beralih kepada latest version juga. Dan aku rasa kalau korang asal daripada situ and nak berpindah dekat sini, why not? And this is the latest one, Snapdragon 8 Plus Gen 1. Dia pakai kamera 50MP dengan that variable aperture. Lepas tu dia ada face unlock dekat depan ni, which is kalau korang terlepas, you guys should get it lah. Alright guys, macam biasa, leave a like, subscribe. So keep smiling and I'll see you guys on my next video. Bye!